Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan berkongsi berkenaan dengan kaunselor dan juga teknologi digital. Atau lebih senang saya panggil sebagai kaunselor digital. Sebagai seorang kaunselor, kita harus mengakui bahawa masa beredar dan zaman berubah. Teknologi semakin canggih dari bermula dengan era revolusi 1.0. Okey, kita tengoklah sejarah sikit kan. Kita tengok sejarah bermulanya revolusi itu daripada revolusi industri 1.0 yang mana dia memperkenalkan teknologi enjin wap dan peralatan mekanikal dan kemudian dia beralih kepada revolusi 2.0, revolusi industri 2.0 yang mana penggunaan elektrik telah diperkenalkan dan pengeluaran produk masa itu dibuat secara besar-besaran sebab ada penggunaan teknologi elektrik. Kemudian dia berkembang kepada revolusi industri yang ketiga yang mana ketika itu penggunaan elektronik mula diperkenalkan dan juga penggunaan ICT. Okey. Jadi dengan seiringnya perkembangan itu maka lahirlah revolusi industri yang sekarang ini, iaitu revolusi industri 4.0 yang menekankan penggunaan teknologi pintar secara automasi, ataupun kita panggil Internet of Things yang mana semuanya menggunakan jaringan internet secara teknologi pintar. Jadi bidang kaunseling ni pun sama. Dia melalui satu proses perkembangan. Kalau kita tengok tadi teknologi pun dia berkembang, maka bidang kaunseling ini pun sama juga, dia akan turut sama berkembang. Okey, jadi kita sebagai kaunselor ni kita kena fikirkanlah bagaimana, sebab kita sebagai kaunselor kita adalah pengamal. Jadi bidang kaunseling itu dia tak akan berkembang kalau pengamal dia tak buat apa-apa. Okey, kalau kita sebagai pengamal kita masih berada zaman sama saja, kita tak berubah, jadi bidang kita ni tak akan berkembang. Okey. Itu maknanya kat situ. Okay, sebagai pengamal kita kena ada satu daya pemikiran yang kreatif, yang inovatif untuk kita pastikan bidang kita ini sentiasa berkembang. Okay? Kalau tak, kita akan berada di paras yang sama, kita akan berada di tempat yang sama. Okay? Jadi kita mesti ada pemikiran-pemikiran yang inovatif dan kreatif untuk memastikan bidang kita ini sentiasa berkembang. Untuk itu, kita perlu menguasai sedikit sebanyak ilmu berkenaan dengan teknologi digital ini. Okay? Dan kita kena pastikan kita menguasai teknologi, bukan teknologi yang kuasai kita. Fikir-fikirkan. Okay? Kaunselor juga perlu mempunyai satu minat minat yang mendalam. Bila kita sebut teknologi ni, kita kena ada minat lah. Kalau kita tak ada minat, kita akan buat sambil lewa. Itu yang penting. Okey. Untuk itu, kita kena tengok juga beberapa fasa fasa perkembangan teknologi ni. Yang saya boleh katakan, kalau kita dah tengok sejarah tadi, kita tengok sejarah revolusi industri ni yang ada kaitannya dengan teknologi, yang mana kita sekarang ni dalam teknologi revolusi industri 4.0 yang mana menekankan penggunaan teknologi pintar, Internet of Things dan sebagainya. Okey, sekarang kita lihat kepada apa kaitan dia dengan kaunselor. Kalau kita tengok teknologi dulu, dia banyak kepada mesin, kepada apa semua kan, apa kaitan dengan kaunselor. Okey, dan kalau kita tengok perkembangan yang lain pun, kita tengok ada banyak yang macam revolusi industri kedua yang membawakan elektrik, mekanikal, itu apa kena mengena dengan kaunselor kan. Tapi bila masuk revolusi industri keempat, okey, kebanyakannya teknologi dia lebih kepada teknologi yang bersifat perlu ada komunikasi, teknologi yang melibatkan komunikasi. Kalau kita tengok Internet of Things ini, komunikasi dia lebih cepat berkembang. Okey, jadi komunikasi ini dengan kaunselor sangat berkait rapat. Okey, jadi sebab itu kaunselor perlu memanfaatkan teknologi. Okey, untuk itu kita kena tengok jugalah, kita tengok juga sedikit sejarah bidang kaunseling dengan dalam teknologi ni. Okey, bidang kaunseling dengan teknologi ni dari segi sejarahnya, kalau kita tengok dia dah bermula seawal tahun 1960-an lagi. Ketika itu di Amerika Syarikat, yang mana mereka telah mengeluarkan satu program yang dipanggil sebagai program ELIZA. Okey, program ini telah
dibuat maksudnya diprogramkan semacam kaunselor lah yang mana bila klien dia nak dapatkan perkhidmatan kaunseling, dia akan masuk kat dalam program ni. Dia akan tanya masalah dia apa semua, dan program ini dia akan jawab berdasarkan kata kunci yang klien telah tetapkan lah. Maksud klien masukkan type, maksudnya program Eliza nanti dia akan keluarkan kata kunci tersebut, dia akan jawab dan dia akan tanya soalan-soalan seterusnya berdasarkan kata kunci yang telah diprogramkan. Maksudnya bermula tahun 1960-an lagi teknologi ni dah ada dalam bidang kaunseling. Tapi sehingga sekarang ini, kalau kita tengok dalam konteks Malaysia, kita masih lagi dalam proses kita nak adaptasi lah teknologi ini. Saya lihat kita berkembang pesat melihat teknologi ini 2 tahun kebelakangan inilah, semenjak negara kita dilanda wabak COVID-19, yang mana kita tidak boleh keluar bertemu dengan orang ramai, bertemu dengan orang so kita tak boleh ada interaksi sebab sesi kaunseling tu perlukan interaksi kan. Kalau secara tradisionalnya kita perlu jumpa dengan klien face to face, bercakap, baru kita nampak dia, baru kita boleh buat refleksi dan sebagainya. Tetapi memandangkan berlakunya COVID-19 ini terhad lah kita punya ni, jadi kita terpaksa, saya tengok kita terpaksa menggunakan teknologi lah dalam kita punya penyampaian perkhidmatan kaunseling. Jadi ada banyak lah yang kita gunakan, contoh medium yang kita gunakan, Zoom, Teams dan sebagainya. So baguslah, maksudnya kita kreatif dalam menyampaikan perkhidmatan kita. Tapi untuk itu saya nak bawa sedikit fakta lah yang kita boleh lihat. Kalau kita tengok statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2021 yang terkini lah, kita tengok jumlah penduduk Malaysia. Kalau kita tengok jumlah penduduk Malaysia yang terkini adalah pada 10 tahun yang kedua, dari segi dia punya data tu kita boleh tengok jumlah penduduk Malaysia ini ada 32.66 juta orang. Ramai tu 32.66 juta orang. Yang mana kalau ikut daripada pecahannya, 16.77 juta adalah penduduk lelaki lah, dan 15.88 juta adalah penduduk perempuan. Daripada pecahan ni kita tengok dari segi umur, kita tengok kalau umur 0 hingga 14 tahun, kita ada dalam lebih kurang 23% penduduk kat Malaysia ni yang berumur 0 hingga 14 tahun. Bagi yang mereka yang penduduk yang berumur 15 hingga 64 tahun ni sekitar 70%. Ramai 70%, daripada 15 ke 64 tahun ada 70%, dan baki dia 7% tu adalah penduduk yang berumur 65 tahun ke atas. Daripada 32 juta lah, saya sebut 32.66 juta ini penduduk Malaysia ini, agak-agaknya berapa ramai bilangan kaunselor. Ini antara fakta yang menarik yang boleh kita ketengahkan. Kalau kita tengok jumlah terkini kaunselor sehingga 31 Ogos 2021, ada seramai lebih kurang 9,618 orang kaunselor berdaftar dengan Lembaga Kaunseling Malaysia, yang mana jumlah ini kalau kita tengok pada nisbah penduduk tadi, kita lebih kurang satu orang kaunselor ni nisbah dia dengan 3,327 orang penduduk. Besar, masih besar lagi. Satu orang kaunselor untuk 3,327 orang penduduk. Ini cabaran lah, cabaran yang kita perlu hadapi. Tapi dalam konteks kaunselor digital ini, cabaran yang saya lihat ada 3 perkara yang kita perlu atasi. Yang pertamanya ilmu. Kaunselor perlu ada ilmu dalam kita menggunakan teknologi digital ini. Tak ada ilmu, kita tak boleh ke mana-mana. Kita kena belajar. Kita kena belajar menggunakan teknologi. Sekurang-kurangnya kita ada basic, kita ada ilmu asas penggunaan teknologi ni pun dah cukup baik. Yang keduanya sikap. Kita perlu ada sikap yang baik lah.
kalau kita ada ilmu tapi kita pun tak ada sikap yang baik dalam menggunakan ilmu tersebut pun payah juga. Okey, maksudnya kita perlu ada sikap yang terbuka lah. Kita menerima ilmu baru. Kita jangan cepat tolak benda-benda baru kan. Kita terima, kita cuba adaptasikan. Okey, kita cuba apply-kan, kita tengok macam mana. Okey, itu sikap. Dan yang ketiga, penghasilan. Okey, kita ada ilmu, kita ada sikap, tapi kalau penghasilannya kurang, masalah juga. Okey, maksudnya penghasilan ini adalah dari segi produk lah. Produk. Okey, untuk kita memastikan penyampaian kaunseling itu berkesan, kita mestilah ada produk-produk kaunseling kan. Jadi produk-produk kaunseling ni apa je? Apa yang memudahkan kerja-kerja penyampaian perkhidmatan kaunseling ini? Contohnya apa? Contohnya yang mudah lah. Kalau sebelum ini kita menggunakan benda-benda yang manual dari segi pelaporan, mungkin selepas ini kita boleh gunakan sistem. Kita ada satu sistem yang kata komprehensif lah dalam penghasilan laporan dan sebagainya. Dan itu membantu penghasilan. Maksudnya dia memudahkan dan menjimatkan masa semualah. Okey. Jadi bila kita bercakap tentang kaunselor dan teknologi digital ini, kita tak boleh lari daripada perubahan-perubahan. Maksudnya semakin berkembang satu-satu teknologi itu, semakin banyaklah benda yang kita perlu belajar. Banyak benda lah yang kita perlu explore, yang kita perlu pelajarilah. Okey. Jadi kita jangan berhenti di situ saja. Kita kena sentiasa mengikut trend terkini lah, mengikut peredaran zaman lah orang kata kan. Tapi dalam masa yang sama kita perlu lihat dari segi etika, dari segi undang-undang, dua benda ni lah. Kita perlu lihat dari segi etika, dari segi undang-undang. Kita kena patuh. Sebab itu kena ada ilmu. Okey, kita tak boleh sembrono sahaja buat ada teknologi untuk kita ni, untuk mudahkan kita, ada ni tapi kita terlepas pandang pada elemen-elemen undang-undang dan etika. Itu tak boleh. Okey, maksudnya kita kena tengok juga benda-benda yang melibatkan etika dan juga undang-undang. Jadi tak susah untuk jadi seorang kaunselor digital. Okey, anda pun sudah menjadi kaunselor digital apabila anda mula menunjukkan minat pada sesuatu perkara yang baru yang boleh memudahkan proses penyampaian perkhidmatan anda. Jadi akhir kata, selamat menyambut bulan kaunseling kebangsaan yang disambut pada setiap tahun pada bulan Oktober. Terima kasih.